Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Sekarang saya bersiaran langsung secara tidak terancang untuk membincangkan pengertian ustaz. Apakah maksud ustaz yang sebenar? Maksud ustaz disalahfahami di kalangan orang Melayu di Patani, di Thailand, di Malaysia, di Indonesia. Kerana kita faham bahawa perkataan ustaz itu adalah merupakan orang yang alim, orang yang merupakan ulama, yang mempunyai pengetahuan begitu mendalam dalam agama. Tapi sebenarnya tidak begitu. Maksud ustaz itu adalah bukan diartikan ulama sama sekali. Ustaz dalam bahasa Arab bermaksud muallim. Muallim allazi yu'allimul atfal fil madrasah. Iaitu cikgu, muallim. Muallim mana orang yang mengajar budak-budak di sekolah, mengajar di sekolah, itu muallim, guru. Bukan guru pun, istilah awal adalah muallim, yakni cikgu. Itu saja. Dan istilah lain boleh dimaksudkan lebih tinggi daripada cikgu, iaitu guru juga boleh juga kalau peringkat sekolah. Jadi maksud awal adalah muallim, cikgu. Maksud kedua bermaksud guru. Dan maksud ketiga bermaksud pensyarah. Pensyarah. Maksud keempat profesor. Boleh juga ustaz. Ustaziyah di kuliah. Ya. Dan maksud lain lagi perkataan ustaz ini ialah orang yang berpengetahuan agak dalam. Ini dalam bahasa Arab, saya cakap sekarang dalam bahasa Arab, dalam qawamis al-Arabiyah, dalam dictionary kamus Arab, ya, gitu. Jadi maksud gitu. Jadi orang al-ustaz itu adalah orang yang ada pengetahuan lebih baik, mahir, ada kemahiran dalam pengetahuannya. Itu ustaz. Jadi semua yang saya bincang sekarang, yang saya sebut sekarang ini, tidak sama sekali bermaksud orang yang merupakan ulama, yang kita istilahkan sebagai ulama sampai sekarang ini. Tidak sama sekali. Tidak ada sekali bukti bahawa ustaz itu adalah orang yang mahir dalam bidang agama. Tidak sama sekali. Tapi termasuk, sudah tentu termasuk orang ustaz itu, mana maksud orang yang ada ilmu, orang yang mengajar, orang yang mendidik, dalam semua bidang. Tidak khusus kepada agama, tidak sama sekali. Istilah yang digunakan di Patani, di Thailand, di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, di Brunei, Singapura, apabila bercakap tentang ustaz, pastilah pakai kupiah, pastilah pakai serban sekurang-kurangnya, atau pakai kupiah sekurang-kurangnya, dan akan bercakap dalam soal agama sahaja. Ini tidak betul. Tak betul sekali. Dalam itu yang saya sebut sekarang dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Dalam kitab-kitab. Dalam kamus. Ma'ajim al-Arabiyah. Al-Wasit dan apa sajalah. Kamus-kamus itu diberi arti begitu. Jadi umum, ustaz ini adalah umum. Kalau kita pergi kepada masyarakat Arab, saya yang tinggal di negara Arab lebih daripada 20 tahun dan sekarang pun masih pergi ke negara Arab, bahasa yang digunakan di sana, kalau dipanggil ya ustaz, adalah dipanggil kepada siapa saja. Tidak semestinya seorang cikgu, seorang guru, seorang mahir dalam bidang ilmu, tak.
Tapi di Mesir sebagai contoh, di Mesir, Tunisia, orang yang tak dikenali, dia tidak tahu apa nama kita. Dia kata, ya Ustaz. Fadal ya Ustaz. Gitu maksudnya. Panggil orang, sebagai kata, kalau bahasa Melayu, Tuan. Datang kat sini. Itu maksud perkataan Ustaz. Ya, itu bukanlah itu. Dipanggil kepada semua orang yang tidak dikenali. Ataupun orang yang dikenali, tapi dia tak mau panggil nama, dipanggil Ustaz juga. Ya Ustaz. Pelakon, kalau kita menghormati dia, kita panggil Ustaz juga. Penyanyi pun kita boleh panggil Ustaz. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Gitu. Siapa saja yang ditemu di tengah jalan, orang biasa, orang mana-mana pun, begitu. Kalau nak lebih tinggi, lebih dihormati orang, kalau orang Mesir, dia panggil ya Rais. Ya Rais ni adalah ya Rais. Ya Rais ni adalah presiden. Sebab dalam negara yang tinggi ada presiden. Jadi kalau dia jumpa dengan anda, kawan-kawan anda di Mesir, dia kata, ya Rais, panggil gitu. Ya. Jadi ini bahasa biasa saja. Jadi Ustaz adalah bahasa biasa yang bermaksud cikgu, yang bermaksud guru, yang bermaksud pensyarah. Tadi tidak ada kaitan langsung dengan orang agama. Boleh dipanggil juga orang agama, termasuk semua. Siapa saja peniaga dipanggil Ustaz. Tukang apapun yang mahir dalam bidang apa dipanggil Ustaz. Ini di negara Arab, di Tunisia, di Maghribi, di Algeria. Begitu bahasa yang dalam masyarakat. Tadi saya cakap dalam kitab, dalam buku, dalam kamus. Tapi ini adalah dalam masyarakat. Begitu. Tak ada yang kita nak sanjung-sanjung sebagai Ustaz. Kita anggap dia sebagai seperti ulama. Tak ada begitu, saudara-saudari semua. Ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, dalam buku dan dalam masyarakat. Begitu. Tapi tempat kita, semua Ustaz habis. Sampai Tok Nujum pun Ustaz. Sampai bomoh pun Ustaz. Tukang jampi pun Ustaz. Ulama pun Ustaz. Mufti pun Ustaz. Semua Ustaz, habis semua. Dan bukan saja berkaitan dengan agama, orang yang berpengetahuan agama, sebagai mufti, sebagai ulama, sebagai cendekiawan agama, apa saja, tapi termasuk bomoh, termasuk tukang jampi, dan lain-lain lagi juga dipanggil Ustaz. Kerana label ini, penamaan ini, gelaran ini popular, mendapat sambutan. Kalau orang boleh dipanggil sebagai ustaz, dikenali sebagai ustaz, boleh berceramah, boleh mengajar Al-Quran, boleh mengajar hukum hakam, faraid, fardu ain dan lain-lain lagi. Boleh dapat tauliah, pergi mengajar di beberapa tempat. Yang tak dapat tauliah apa boleh mengajar dalam Facebook, dalam YouTube. Dan para ustaz ini akan diangkat menjadi ulama. Selepas ulama itu alama. Kemudian akan jadi guru, maha guru, tok guru. Kalau di tempat kami ditambah lagi baba. Itu yang jadi begitu. Jadi ustaz ini adalah merupakan tangga agama untuk menuju pelbagai panggilan gelaran lain di kalangan umat Islam, bukan dalam Islam. Islam tidak ada panggilan-panggilan khusus, penamaan khusus bagi orang agama, kerana kita tidak ada nama agama, tidak ada gelaran agama di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada gelaran agama begitu kecuali pada Nabi sebagai Rasul gitu. Yang lain-lain tak ada. Semua penamaan, gelaran, penamaan agama begini adalah perkaraan yang baru yang muncul selepas Nabi Muhammad SAW munculnya istilah amir,
sebagai ketua, khalifah, ini ada istilah baru-baru semua. Kemudian Amir Mu'minin, Ayatullah, Jundullah, dan semua ini semuanya muncul selepas Nabi. Apabila ada perbalahan politik, apabila ada konflik politik berlaku, munculnya perkara ini dalam masyarakat. Semua ini adalah politik. Kemudian muncul istilah-istilah yang lebih hebat lagi, wali. Padahal wali itu dalam istilah Al-Quran adalah juga istilah biasa, kawan, teman. Itu adalah wali. Ya, kawan, teman, bapak mertua, pokoknya itulah ya orang yang bertanggung jawab, begitu wali. Tapi dijadikan wali sebagai orang istimewa yang sama dengan kedudukannya seperti Nabi. Ada karamah atau keramat-keramatnya yang menyerupai mukjizat Nabi dan lebih daripada Nabi. Kerana wali-wali ini kalaulah yang handal, yang hebat itu akan digambarkan mereka ini boleh menghidupkan binatang. Gambar burung di dinding bisa terbang, bisa tunjuk tangan gitu saja, bisa hidup menjadi ayam, burung, terbang. Wali-wali melakukan perkara itu. Bangkai-bangkai burung, bangkai-bangkai ayam bisa hidup dengan karamah wali, dengan keramat wali. Bisa juga menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Ini keramat wali itu menjadi begitu dalam fahaman, pengertian baru yang dibuat oleh orang-orang Islam. Ini hampir sama juga lah yang berlaku terhadap ustaz-ustaz. Tak ada arti agama langsung, arti maksud biasa. Ya, itu dalam itu. Tapi dalam perkataan ulama itu sendiri, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, juga bukan berarti orang yang kita faham sekarang ini. Yaitu ulama itu pasti merupakan orang yang mahir dalam bidang agama. Tidak. Tidak sama sekali. Kita buka dalam Al-Quran, kita akan dapat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatir, ayat 26 sampai ke 28. Alam tara innallaha anzala minas sama'i ma'an fa'akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun baydun wa khumarun mukhtalifun alwanuha wa gharabibus sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifu alwanuhu kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u innallaha azizun ghafur. Maksudnya, apakah kamu tidak lihat bahawa Tuhan Allah telah menurunkan daripada langit ma'an, air, fa akhrajna bihi samarat, dan kita telah mengeluarkan daripadanya samarat mukhtalif alwanuha, buah-buahan yang berlain warna. Wa minal jibali judadun, dan daripada bukit-bukit ini judadun, jalur-jalur, baydun wa humar, lorong-lorong bukit berbentuk baydun wa humar, putih dan merah, mukhtalifu anwaluha, berbeza warnanya, wa gharabib sud, dan juga ada warna hitam legam, ya. Wa minan nas wad dawabi wal an'am, dan daripada manusia dan binatang-binatang melata, wal an'am, binatang ternakan, mukhtalifu anwanuha kadzalika innama yakhshallah, dan daripada binatang-binatang melata, daripada manusia binatang melata, binatang ternakan yang berlainan warna, juga manusia, juga innama, sesungguhnya yang takut kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadihi, daripada hambanya,
Antaranya adalah ulama'u. Innallaha azizun ghafur. Tuhan maha berkuasa dan maha pengampun. Jadi kalau kita tengok ayat ini, ulama itu bukan orang agama, tapi kerana Tuhan telah membicarakan pandangan-pandangan menggambarkan bahawa ulama itu orang yang mengetahui tentang ilmu sains, ilmu tentang bagaimana langit menurunkan hujan, menghasilkan buah-buahan, binatang, ada bermacam-macam. Jadi ini semua tentang kejadian alam, bukan soal agama di sini, tapi soal sains. Di sini bercakap tentang soal sains. Bukit bukau, pelbagai warna, manusia dan binatang. Manusia pun pelbagai bentuk. Dawab di sini adalah binatang melata. Wal an'am, binatang ternakan juga berbeza-beza. Di sini baru sebut innama yakhshallaha. Di sini mana orang yang takut kepada Allah itu min ibadihi, di kalangan hambanya, al-ulama'u. Di sini adalah saintis. Ya. Ini yang ini dalam Al-Quran ya. Jadi saintis, kalau kita sebut di sini, orang yang berpengetahuan dalam pelbagai bidang, bukan dalam bidang agama. Jadi ulama sendiri bukan orang yang berpengetahuan dalam bidang agama, pakar dalam agama, tidak. Tidak, sama sekali. Yang disebut di dalam Quran itu adalah mereka yang berpengetahuan, merupakan saintis, ataupun merupakan orang yang mengetahui dalam pelbagai bidang. Dan ini juga tentu yang masuk ulama dalam agama lah. Tapi maksudnya umum di dalam Quran. Tapi kita yang faham dengan secara pemahaman lain, pemahaman dikaitkan dengan segala-galanya dengan agama, ustaz agama, ulama agama, dan ustaz dan ulama sini pula kena berciri berpakaian tidak serupa dengan orang biasa, pasti berserban, berkupiah, pakaian-pakaian khusus bagi mereka, yang semua ini tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam agama Islam. Ya, itu yang jadi. Jadi sekarang ini kita lihat kepada ustaz dan ulama dalam agama Islam itu seperti dengan rahib padri, seperti dengan hakam dalam agama Yahudi. Pasti berpakaian khusus, pasti ada gelaran khusus, kedudukan khusus. Semua ini adalah rekaan baru, bid'ah yang baru muncul selepas Nabi Muhammad SAW. Ya, saudara-saudari semua. Pada zaman selepas Nabi wafat dulu pun, walaupun perkataan ulama ini ada di dalam Al-Quran, tetapi orang yang berpengetahuan agama pada masa lalu tidak dipopular selepas zaman Nabi Muhammad meninggal, zaman sahabat, lebih popular dengan nama qurra ataupun qari. Qari ada mufrad ataupun singular, dan qurra itu plural, iaitu jamak, iaitu pembaca. Itu istilah pertama yang digunakan oleh para zaman sahabat. Digunakan perkataan qurra. Qurra ini adalah orang yang menghafaz Al-Quran, sebab Al-Quran dulu tidak tercatat, tidak dibukukan, masih berada dalam pandangan diri masing-masing, ya. Masih dalam ingatan masing-masing, dipanggil qurra. Kemudian muncul istilah amir dan khalifah dalam politik. Khalifah dulu. Khalifah juga orang yang berpengetahuan tentang politik dan tentang agama. Istilah khalifah dulu, kemudian datang maksud amir atau umara. Ini semua mana perjalanan perjalanan istilah-istilah atau nama-nama dalam Islam pada masa lalu, ya. Okey, setakat ini saja saya rasa sudah cukup untuk saya memberi penjelasan. Sudah lebih daripada 10 minit dah. Sekarang 19 minit, ya, 20 minit, ya. Cukup setakat ini saja kerana perlu ringkas ini untuk memberi huraian tentang istilah-istilah dalam yang digunakan di kalangan umat Islam. Ya, setakat ini saja. Jangan lupa tolong like,
akan membantu saya, memberi semangat kepada saya untuk terus menyumbang kepada Anda dalam menghasilkan konten kandungan yang baik dan yang bermutu. Terima kasih kamu nonton dan kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.